Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallah, tahukah anda semua pemberian serta rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah baik-baik belaka. Tetapi ada satu bentuk rezeki yang memang kalau kita dapat memang sangat-sangat merugikan. Apakah dia? Agak terkejut juga saya dengarkan ini. Dan mungkin Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki boleh menceritakan tentang apakah maksudnya yang dikatakan dengan rezeki yang merugikan itu. Tafadhal Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Hana. Masya-Allah, cantik sangat Ustazah hari ini. Ya, sama dengan Hana pun, masya-Allah, bersinar-sinar. Masya-Allah, pakai kuning kot. Masya-Allah. Baik Ustazah, cakap pasal rezeki yang merugikan ini. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan rezeki yang merugikan? Sebab saya tahu segala bentuk rezeki dan daripada Allah itu adalah yang baik-baik belaka. Tak ada yang tak baik Ustazah. Tapi datang kat tajuk ni rezeki yang merugikan, saya macam terfikir apa yang rugi Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan, syukur sangat pada hari ini ya kita dapat sama-sama menyaksikan Hana di TV Al-Hijrah dan juga kita membincangkan tentang perkara-perkara yang baik juga. Jadi bila kita sebut tentang rezeki yang merugikan, sebenarnya semua kita kena tadabbur balik suratul Asr ya, yang di mana Allah mengingatkan kita wal asr, demi masa asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Kecuali 4 golongan ya Hana. 4 golongan saja tuan-puan. Iaitulah siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman, kemudian orang yang beramal saleh, kemudian orang yang sentiasa menasihati satu sama lain, kemudian dia sabar dalam menasihati. 4 golongan ni je yang tak rugi. Habis tu rezeki yang rugi mana? Rezeki yang tidak disalurkan. Saya suka guna tadi sebenarnya tuan-puan, para penonton, kita dah bincang dah dengan Hana. Jadi Hana kata, betul semua rezeki baik, tapi cara mengendalikan. Ya, okey. Jadi cara mengendalikan kita, apabila kita tidak mengendalikan rezeki itu menurut apa yang Allah mahu. Tapi kita kendalikan ikut siapa? Ikut apa yang kita mahu semata-mata tanpa selari dengan apa yang Allah nak. Maka itulah dia rezeki yang merugikan. Maksudnya, kalau orang yang tidak beriman, kemudian dia mengambil harta itu untuk diri dia, rugi. Tidak beramal saleh, maka dia pun rugi. Dia tidak menggunakan untuk supaya orang lain melakukan kebaikan, rugi. Dan dia juga tidak sabar, dia buat sikit-sikit aja, alah sekali je lah, lepas tu dah tak buat lagi contohnya lah kan. Itu juga adalah rugi. Dan tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kita juga kena tahu di akhirat kelak masa nak dapat naungan arasy macam sangat panas kan. Jadi kita nak dapat shade ataupun kita kata teduhan. Kita nak dapat teduhan tu. Jadi bila nak dapat teduhan, ada 7 golongan yang mendapat teduhan arasy di akhirat kelak. Salah satunya adalah mereka yang menggunakan rezeki ini, dia infakkan kepada orang lain, amal soleh lah, kan, dalam keadaan tangan kiri dia tak tahu. Allah. Jadi ini satu keuntungan. Tapi dia mengendalikan rezeki itulah ke arah kebaikan. Jadi dia memberi sesuatu tanpa orang lain tahu. Itu juga adalah satu keuntungan yang luar biasa. Sebab walaupun orang lain tak tahu, hanya Allah dan diri dia sahaja yang tahu. Jadi bila kita senyap-senyap, jadi kita selamat daripada riak.
kita selamat daripada nak menyombong orang lain. Kita nak membongkak kan. Semua istilah-istilah itu tuan-puan, selamat, terlindung dengan apa yang kita lakukan itu tadi. Subhanallah, cukup besar sebenarnya amalan bersedekah ni. Ya. Bermakna mereka ini akan mendapat teduhan senaungan di arasy kelak. Jadi mungkin Ustazah mungkin nak ceritakan apakah ruang dan juga peluang yang boleh kita lakukan pada hari ini, sekarang dengan rezeki yang kita ada ini, untuk kita mendapatkan teduhan senaungan yang Ustazah sebut tadi. Ya, rezeki yang kita ada ni, satu benda yang saya belajar tuan-puan melalui pengalaman hidup dah lebih 50 tahun ini, rupa-rupanya dia ada waktu-waktu yang afdal. Dia kan penerima yang afdal, pemberi yang afdal, bahan ataupun sedekah yang afdal ya. Tapi untuk pengetahuan kita, waktu yang afdal bila kita nak mengendalikan rezeki kita ini adalah pada waktu kita tak ada apa-apa. Waktu kita miskin. Waktu kita rasa macam tak cukup duit ni. Rupa-rupanya waktu itulah waktu yang paling afdal untuk kita berinfak. Dan satu lagi waktu adalah waktu bila? Waktu kita sedang bercita-cita, berangan-angan nak jadi kaya. Kaya belum lagi. Tapi berangan-angan. Ya Allah. Tuan-tuan puan-puan, ada satu kisah ni juga yang saya rasa patut dijadikan panduan dan kita berulang kali kita ulang kaji ataupun ingat kembali kan. Satu kisah daripada tanah Arab, Hana, di mana seorang syekh ini dia menceritakan ada seorang perempuan. Dia pergi berjumpa dengan penggali kubur. Dia jumpa penggali kubur, dia kata tolong, dia kata ada ahli keluarga saya meninggal dunia. Tolong gali kubur. Jadi kemudian yang penggali kubur ni dia gali dah. Dia gali kubur, kemudian sampai masuk ke dalam, dia pun tunggulah. Kan dah siap selesai dah, tunggu, datang jenazah. So jenazah itu dia pun nak samalah, nak dapatkan ganjaran Bukit Uhud sekali kan puan-puan. Jadi dia pun angkat, bawa masuk. Bila time bawa masuk tu, dinding kubur pada dia itu berubah seolah-olah ada satu taman yang sangat indah. Subhanallah. Dan jadi kemudiannya bila dia tengok tu, tak habis tengok, pengsan. Allah. Sebab itu pengalaman yang tidak selalu. Jadi akhirnya dia dikeluarkan dan kemudian dia termenung. Apa sebenarnya yang jenazah tu buat tu? Arwah tu buat ya. Jadi tak lama perempuan yang sama jumpa dia balik, minta digali kubur. Dan kemudian benda yang sama berlaku. Jadi datang jenazah, dia nak tolong. Kali ini terbuka dinding kubur itu. Dan kemudiannya kali ini dia tak ada pengsan. Dia tengok di sebalik sana itu tuan-puan, ada apa? Ada pasukan berkuda yang sangat handsome, yang sangat indah, nampak betul-betul eksklusif nak menjemput jenazah ini. Allah. Jadi Masya Allah. Dan kemudiannya tuan-puan, lelaki penggali kubur itu berjumpa dengan wanita itu balik. Rupa-rupanya apa? Semua itu anak-anak dia. Jadi dia tanya, apa amalan anak-anak ni? Jadi dia kata, mak dia kata apa? Yang pertama tu dia belajar. Yang kedua itu membiaya adik dia belajar. Subhanallah. Jadi maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya kita ambil kesempatan ini, hari ini, tolong salah satu daripada sumbangan rezeki infak yang kita ada ini, kita tak nak rugi, kita salurkan kepada mereka yang benar-benar berjuang di jalan Allah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kita kena sediakan generasi kita, kalau boleh 100-200 tahun selepas ini, generasi yang membina kebanggaan dan menjadi kebanggaan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga di Palestin, Hana, sekarang ini, mereka yang berjuang sekarang itu, yang kita panggil Hamas ke Qassam ke, mereka ini adalah yang terdidik, yang dididik, yang membawa Al-Quran dalam hatinya, yang sejarah berada di dalam pemikirannya. Jadi situlah mereka mempunyai jiwa yang hidup. Masya Allah. Baik. Dan insya-Allah ini satu ruang Ustazah selaku Duta Tahfiz Darut Tuba mungkin Betul. sama-sama boleh mengajak mereka untuk menerima pembinaan serta pengurusan madrasah Tahfiz Darut Tuba ya Ustazah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Dan inilah dia kepada anda. Mungkin macam mana cara nak menerima tu Ustazah? Ya, kita ada yang dekat bawah tu, boleh tengok ada nombor akaun, boleh juga terus melayari website kami tuan-puan ya, sebab saya nak baca ni pun jauh dan panjang juga. Masya Allah. Kita ada sebuah kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba yang berada di Tangkap Johor. Kita dah dapat tanah ini, tanah wakaf alhamdulillah, tapi perlu dibina, dibangunkan, ditambak lagi, nak jadikan sebuah kompleks dengan biaya 11 juta dan setakat hari ini alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan puan-puan, kita dah dapat 1 juta dalam 600,000. Jadi kita masih lagi memerlukan 9 juta 400,000
untuk melengkapkan perjuangan menuntut ilmu oleh anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan kita yang belajar Al-Quran, perlu ada tahfiz yang banyak, dia punya fasa-fasa dan prosesnya, dan mereka juga akan dibantu dengan kemahiran kehidupan, debat lah, kemudian mereka menggunakan ayat-ayat Quran itu dengan tadabbur dan sebagainya, mereka menjadi guru dengan life skill. Amin, insya-Allah ya. Semoga makam-makam kita pun nanti telah tersedia nanti pasukan-pasukan berkuda yang sigap untuk menanti kita nanti di alam barzah insya-Allah. Jazakumullah khair jazak kepada Ustazah Isfadiah Dasuki selaku Duta Tahfiz Darut Tuba kerana berkongsi cerita yang cukup masya-Allah pada pagi ini. Kita nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini di Assalamualaikum, jangan ke mana-mana. Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak.